Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Inisiatif Bakul Rahmah bagi membantu golongan miskin tegar di seluruh negara dijangka bermula awal Ramadan ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan pemberian berkenaan bakal melibatkan 18,000 daripada 37,000 isi rumah miskin tegar dari seluruh negara. Bakul Rahmah itu berupa barangan keperluan asas bernilai RM100. Untuk fasa pertama disasarkan separuh daripada 130,000 isi rumah miskin tegar. KPDN juga akan menubuhkan satu pasukan khas bagi meneliti cadangan menganjurkan Bazar Ramadan Rahmah di setiap negeri. Sementara itu, pakej Pakaian Raya Rahmah pula akan dimaklumkan kemudian setelah sesi libat urus bersama industri tekstil selesai minggu depan. Di samping dengan industri tekstil, juga minggu depan ini saya akan memuktamadkan dengan beberapa players yang akan saya umumkan apakah bentuk jualan Rahmah Raya yang akan mereka kemukakan. Alaun Pembantu Pendidikan Masyarakat Sukarela PPMS Tabika Kemas akan dinaikkan daripada RM500 kepada RM800 sebulan bermula bulan depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kenaikan alaun itu membabitkan lebih 9,000 PPMS. Anggota PPMS ini di seluruh negara dan ini juga melibatkan tambahan peruntukan sebanyak RM86.6 juta yang dipohon oleh Jabatan Kemas melalui kementerian, dan kementerian mendapat peruntukan yang disetujui oleh Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Menurutnya, kenaikan alaun itu juga berbaloi dengan usaha dan peranan yang dijalankan. Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat kerja di Pejabat Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah di Dungun. Golongan muda yang terlibat dalam industri peladangan akan diberi bantuan modal sekiranya berusaha untuk mengembangkan perniagaan. Jaminan itu disuarakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau berkata kementeriannya sentiasa memberi galakan kepada anak muda untuk terlibat dalam sektor perladangan dan bantuan modal pusingan akan disediakan. Sebarang anak muda yang nak terlibat ataupun dah terlibat tapi kekurangan modal dan sebagainya, kita akan usaha membantu supaya bukan lagi hal perladangan ini, kerja-kerja pertanian ini kerja sambilan, tapi ada kerja yang memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan semuanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan jelajah agroturism dan agroyouth di Padang Kota Lama. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan permasalahan bekalan telur akan selesai selepas kerajaan melonggarkan permit mengambil pekerja di ladang. Beliau yakin isu itu dapat diatasi setelah hampir 200,000 pekerja terlibat dalam sektor perladangan termasuk pertanian akan menjernihkan isu bekalan telur dalam masa terdekat. Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan 380,000 permohonan pekerja asing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya telah melakukan pelan kelonggaran. Ia bagi memenuhi permintaan industri setelah menerima pemberitahuan daripada pihak Bank Negara agar memudahkan proses permohonan pekerja asing. Kelonggaran diberi kepada beberapa sektor kritikal seperti perladangan, pertanian, perkilangan dan perkhidmatan. Tapi prinsip pengambilan pekerja asing di bawah kerajaan baru sekarang adalah kita akan kurangkan migrant cost pekerja asing, kos untuk pengambilan pekerja asing, dan kita akan speed up the approval.
proses. Itu komitmen kita. Ini akan guided. Dan yang ketiga adalah kita akan go digital. Supply and demand. Okey. Ya. Ini adalah fungsinya. Diperjelaskan untuk peringkat pertama, permintaan tenaga asing daripada pemain industri adalah sehingga 518,000 orang. Tindakan diambil bagi membantu perkembangan ekonomi sekurang-kurangnya kepada 1%. Usaha ini katanya adalah penting bagi membantu ekonomi negara yang dijangka berkembang kepada 4.5% seperti dinyatakan Perdana Menteri pada pembentangan belanjawan 2023. Kerajaan Perpaduan begitu prihatin dengan usaha-usaha pembangunan syiar Islam. Kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan peruntukan sejumlah 1.5 bilion ringgit menerusi belanjawan 2023 Malaysia Madani menjadi buktinya. Dalam mengiktiraf jasa para murabi yang bersungguh-sungguh menggerakkan usaha dakwah di negara ini seiring pembentukan Malaysia Madani, kerajaan bersetuju menaikkan allowance sebanyak RM100 kepada 35,000 guru kafar. Selain itu, tambahan lebih 40 juta termasuk memberikan sumbangan khas sebanyak RM600 kepada 70,000 orang imam, bilal, siak, nojah, marbut, guru kafar dan guru takmir di seluruh negara. Dengan jumlah peruntukan yang kekal dari belanjawan tahun lalu, seluruh warga agensi Islam di bawahnya bertekad akan terus melipat gandakan usaha bagi memastikan agensi Islam beroperasi dengan tata kelola yang baik dan penuh integriti. Belanjawan 2023 dilihat satu keupayaan untuk menggembleng seluruh kekuatan dan tenaga demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Menurut Fellow Pusat Kajian Sumber Manusia Kebangsaan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, ikhtiar memperkasa kerjasama awam swasta yang dibentang perlu digerakkan semua pihak, khususnya dalam menjana pekerjaan. Beliau menyambut baik hasrat kerajaan melaksanakan model kerjasama institusi pendidikan dengan syarikat swasta dan GLC bagi mendepani isu ketidakpadanan pekerjaan dan gaji tidak setimpal. Tiba masa industri kerajaan sebagai fasilitator, institusi pendidikan tinggi ke politeknik ke, semua kena bekerjasama. Bagi graduan yang universiti ke politeknik yang baru masuk bagi pre-employment, selepas dia keluar itu, terus kita bagi kerja setimpal dengan apa yang belajar. Barulah pelajar tu rasa macam, wow, saya dapat kerja. Tambah beliau, pendedahan pra-pekerjaan di awal latihan dapat mengurangkan peratusan ketidakpadanan kerjaya dan berkesan menyelesaikan ketirisan perbelanjaan yang dikeluarkan kerajaan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu program naratif khas di Angkasa Puri, Kota Media. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC terus komited dalam memperkasa kesaling hubungan serta mengukuhkan ekosistem digital negara merentasi sektor industri dan rakyat Malaysia. MCMC menerusi kenyataan susulan belanjawan 2023 memaklumkan pemerkasaan itu merangkumi jendela pelaksanaan 5G dan inisiatif capaian internet DPPR. Turut diberi keutamaan pemerkasaan PKS melalui Pusat Ekonomi Digital PDEI, peruntukan skim geran pendigitalan PKS dan usaha membantera skam atau penipuan menerusi Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC. MCMC menyambut baik mandat Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil yang akan mengutamakan kemudahan internet untuk rakyat dan merealisasikan dekad keemasan ekonomi digital. Menjelang akhir 2025, jendela beraspirasi untuk memperluas akses gigabyte bagi jalur lebar talian tetap kepada 9 juta premis, 100% kawasan berpenduduk mendapat liputan internet dan mencapai purata kelajuan jalur lebar mudah alih pada 100 megabyte per second. Jendela Fasa 2 2023 hingga 2025 akan memberi tumpuan dalam penyediaan liputan internet
Bagi baki 3% kawasan berpenduduk, memperluas akses gigabyte bagi jalur lebar talian tetap kepada 9 juta premis di seluruh negara. Sekeluarga di Kemaman, Terengganu tinggal sehelai sepinggang apabila kediaman separuh kekal didiami mereka hangus terbakar di Kampung Felda, Syarul 1. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ceneh Baru, Muhammad Hafizul Muhammad berkata pihaknya bergegas ke lokasi kejadian dengan kekuatan 20 anggota sejurus menerima laporan. Setiba di lokasi, pihaknya cuba mengawal kebakaran yang marak, namun operasi sukar akibat cuaca dan angin kencang. Hampir 90% kediaman tersebut musnah. Api berjaya dikawal kira-kira sejam. Jelas Muhammad Hafizul, api merebak dengan cepat akibat struktur binaan yang diperbuat daripada kayu. Turut menyertai operasi anggota dari BBP Cukai termasuk 2 water tender, 1 water tanker dan 1 EMRS. Jumlah kerugian dialami mangsa masih dalam siasatan. Peruntukan RM50 juta bagi menaik taraf kemudahan penjaja selain pembiayaan sehingga RM40 bilion untuk PMKS dilihat dapat memberi nafas baharu kepada peniaga. Ini secara tidak langsung merancakkan ekonomi setempat dan membantu golongan PMKS menjana pendapatan dengan lebih baik, khususnya yang terkesan pasca pandemik. Memekar dan melestarikan sektor perniagaan PMKS yang sememangnya di antara golongan peniaga yang paling mudah terjejas ataupun vulnerable dengan izin, dan tertekan khususnya di era pandemik lalu, memberikan kelegaan kepada PMKS dalam konteks akses kewangan dan aliran tunai. Tinggal lagi ianya perlu dimudahcarakan dalam proses pengagihan dan pengurangan birokrasi. Tambah beliau, kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17% kepada 15%, turut membantu golongan ini memaksimumkan pendapatan dan perniagaan. Belanjawan 2023 yang dibentangkan baru-baru ini memastikan PMKS tempatan kembali berdaya saing dan meningkatkan keupayaan perniagaan mereka. Tourism Malaysia komited untuk terus merancakkan aktiviti pelancongan domestik serta meningkatkan ekosistem ekonomi penggiat industri tempatan. Ini seiring peruntukan RM250 juta bagi memperkasa promosi pelancongan domestik selaras dengan Tahun Melawat Malaysia 2025. Ketua Pengarahnya, Datuk Zainuddin Abdul Wahab yakin sasaran mampu dicapai menerusi sokongan padu kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Dengan peruntukan yang ada, dengan penumpuan kepada program-program khusus promosi dan juga bantuan grant sepadan untuk pemain industri untuk menganjurkan program berunsurkan pelancongan, saya yakin bahawa kesannya akan memperbanyakkan lagi aktiviti pelancongan domestik yang mana mampu untuk menggerakkan program, menggerakkan industri pelancongan tempatan dan juga secara tak langsung juga akan mampu untuk menarik perhatian pelancong-pelancong asing untuk berkunjung ke Malaysia sebagai destinasi yang menarik dan menawarkan pelbagai aktiviti. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Jerayawara Jom Cuti-Cuti Malaysia 2023 di Ibu Negara. RM12 juta jumlah jualan pakej pelancongan tahun ini disasarkan menerusi penganjuran program berkenaan. Rakyat optimis segala ruang yang boleh mewujudkan amalan rasuah dan penyelewengan dapat dihapuskan menerusi ikhtiar dalam tekad ketiga Belanjawan 2023 iaitu mereformasi institusi dan tata kelola baik. Kami amat setuju untuk pihak-pihak yang berkenaan seperti SPRM, Polis Diraja Malaysia ataupun LHDN untuk membentras perkara-perkara begini supaya benda ini dihapuskan kerana benda ini sudah lama berlaku dari dulu lagi. Jadi diharap perkara ini dapat dilaksanakan dengan segeralah. Benda ni adalah bagus untuk dilakukan supaya rakyat pun tidak lagi terkesan dengan
rasuah. Saya harap rakyat pun menyokong dan benda ni dijalankan dengan segeralah. Ngamlah ya menjatuhkan hukuman yang beratlah kepada yang pemberi atau penerima rasuah. Yang mana-mana yang bagi info kepada rasuah itu kan boleh menjamin keselamatan dorang lah. Tindakan ini boleh memperbaiki sistem organisasi daripada organisasi yang kecil seterusnya ke besar dan memperbaiki sistem kerajaan negara kita. Apa-apa maklumat sekiranya terdedah ataupun terlibat ternampak tentang rasuah, boleh info kepada pihak yang berbadan yang sepatutnya. Pembinaan jalan dan jambatan bagi menghubungkan Bukit Pelanduk Port Dickson dengan Sungai Pelik Sepang dijangka bakal merangsang ekonomi setempat. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, ia berikutan dua kawasan peranginan iaitu Port Dickson di Negeri Sembilan dan Pantai Bagan Lalang di Sepang merupakan kawasan tumpuan orang ramai pada hujung minggu. Apabila dengan terhubungnya jambatan ini, saya yakin bahawa kawasan peranginan itu akan bertambah lebih luas, lebih pesat dan akan menghubungkan dua tempat yang menjadi tumpuan ini, dan saya yakin ini juga akan memberikan satu pembangunan ataupun impak yang lebih positif pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Bengkel Fiqh Al-Mizan dan pelancaran inisiatif guru-guru takmir di Seremban. Belanjawan 2023 memperuntuk RM160 juta bagi membina jalan dan jambatan yang menghubungkan Bukit Pelanduk dan Sungai Pelik. Dalam belanjawan sama, pembinaan Hospital Jelebu turut diberi keutamaan bagi mengurangkan kesesakan di hospital utama iaitu Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Sebanyak 22 kawasan bazar Ramadan akan dibuka di bawah Majlis Bandaraya Al-Usta MBES sepanjang bulan Ramadan nanti. Ia meliputi 1,600 tapak perniagaan disediakan dan kesemuanya telah ditempah peniaga. Datuk Bandar Datuk Muhammad Yusri Mak Daud berkata, dalam tempoh terdekat beliau akan mengadakan pertemuan bersama peniaga bagi memberikan taklimat dan penerangan sebelum bazar dibuka. Penanganan berkaitan dengan cashless, program cashless ni kita sanggup baik program cashless yang dianjurkan oleh pihak kerajaan negeri, dan sebab tu kita akan cuba untuk memastikan urus niaga selepas ni dia lebih kepada urusan secara cashless. Di mananya nanti kita akan panggil ke semua yang terlibat dalam bulan Ramadan tu untuk kita akan bagi taklimat. Beliau merasmikan Majlis Konvensyen Usahawan Wanita Bumi Putra Negeri Kedah di Al-Usta. MBES juga akan membuka laluan di Star Walk Al-Usta buat julung kalinya untuk jualan bazar Hari Raya. Berita luar negara, angka korban akibat gempa bumi di Turki dan Syria kini melepasi 50,000. Jumlah itu selepas Turki mengesahkan lebih 44,000 maut. Pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan AFAD memaklumkan 44,218 angka kematian di Turki direkodkan setakat Jumaat, dengan kadar kematian di umum Syria meningkat kepada 5,914. Jumlahnya di dua negara tersebut melebihi 50,000. Setakat ini lebih 6,200 gempa susulan berlaku selepas gegaran kuat pertama terjadi awal bulan ini, sekaligus mengakibatkan jutaan mangsa hilang tempat tinggal. Pakistan membuka semula lintasan sepadan utama dengan negara jiran Afghanistan kepada semua jenis lalu lintas bermula semalam. Sepadan Torkham yang menghubungkan wilayah Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan dan wilayah Nangarhar Afghanistan ditutup secara unilateral oleh pentadbiran sementara Taliban minggu lepas. Bagaimanapun, pentadbiran Afghanistan membukanya semula pada Khamis, tetapi pihak berkuasa Pakistan enggan berbuat demikian. Ahad lalu, Kabul menutup secara unilateral lintasan sempadan itu susulan kejadian tembak-menembak antara kedua-dua pasukan sempadan pada Isnin. Perkembangan terbaru itu berlaku 3 hari selepas Menteri Pertahanan Pakistan bertemu pemangku Timbalan Perdana Menteri Afghanistan di Kabul. Pakistan dan Afghanistan
berkongsi 18 lintasan sempadan termasuk yang paling sibuk iaitu di Torkham dan Shaman. Pertempuran antara kedua-dua tentera di sempadan sudah lama berlaku walaupun selepas Taliban menawan semula Afghanistan pada Ogos 2021. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan tentera Israel di Nablus pada Rabu yang membunuh sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin dan mencederakan lebih 100 yang lain. Wisma Putra dalam kenyataannya menyebut perbuatan keji itu jelas merupakan jenayah terhadap kemanusiaan dan pelakunya perlu dipertanggungjawabkan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa supaya bertindak terhadap keganasan dan kekejaman berterusan yang dilakukan oleh tentera rejim Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Majlis Keselamatan PBB khususnya mesti memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan di bawah piagam PBB. Rakyat Palestin juga berhak mendapat keamanan, keselamatan dan keadilan. Dalam serangan pada Rabu, tentera Israel menyasarkan sebuah rumah di Kota Lama Nablus selain menyerang penduduk Palestin yang membantah serbuan itu dengan peluru dan gas pemedih mata. Antara yang menjadi mangsa, seorang lelaki berusia 66 tahun dan kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, sejak awal 2023, tentera Israel telah membunuh 62 rakyat Palestin. Lebih 93 juta rakyat Nigeria keluar mengundi bagi memilih Presiden baharu dan 109 senator serta 360 ahli Dewan Rakyat. Pilihan raya umum ke-6 sejak peralihan daripada pemerintahan tentera pada 1999 itu berlangsung selama 6 jam. Menurut pegawai, lebih 910,000 anggota keselamatan ditugaskan di seluruh negara berikutan ancaman serangan pengganas dan keganasan politik yang berterusan. Sebanyak 18 calon bertanding untuk menggantikan Presiden Muhammadu Buhari yang berkuasa sejak 2015, namun hanya 3 calon yang akan merebut jawatan itu. Antaranya ahli politik veteran Bola Tinubu dan Atiku Abu Bakar serta pencabar baharu Peter Obi. Tinubu 70 tahun, calon daripada parti pemerintah All Progressives Congress APC dan pernah berkhidmat sebagai senator dan Gubernur Lagos. Abu Bakar, seorang ahli perniagaan, berusia 76 tahun, pernah menjadi naib presiden Nigeria dari 1999 hingga 2007 yang merupakan calon pembangkang dari Parti Demokratik Rakyat PDP. Obi, 61 tahun pula, merupakan calon termuda dalam pertandingan 3 penjuru itu. Baiklah, berita sukan, saingan Liga Super 2023. Penang FC berjaya bangkit dari ketinggalan 0-2 untuk mengikat naib juara Piala AFC 2022. Kuala Lumpur KL City FC 2-2 pada aksi sulung meskipun beraksi dengan 10 pemain. Aksi penuh dramatik di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu bermula dengan jaringan sepakan percuma Kapten pasukan skuad The City Boys, Paulo Josue, yang menjadi pemain naturalisasi terbaru pada minit ke-14. Skuad Harimau Kumbang kemudian hilang hikmat tonggak pertahanan mereka apabila Namadevan diarah keluar padang pada minit ke-58 susulan kekasarannya. Josue, pemain kelahiran Brazil, menggunakan peluang itu untuk meningkatkan jurang menerusi rembatan pada minit ke-71. Penang FC ternyata tidak rela untuk berputih mata apabila merapatkan jurang menerusi Muhammad Hadin Azman pada minit ke-73. Manakala penyerang import dari Brazil, Jovan Gomez melengkapkan hantaran lintang Faris Shah Rosli pada minit ke-85 untuk membawa pulang satu mata.
Perak FC gagal memanfaat peluang beraksi di laman sendiri selepas dihukum Kedah Darul Aman KDA FC 1-4 malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, Perak FC dipaksa beraksi dengan 9 pemain selepas 2 pemain dilayangkan kad merah. Skuad kendalian Tiong Kim bermula baik selepas mendahului seawal minit ketiga menerusi jaringan Muhammad Ikhwan Hafizul. Momentum tersebut bagaimanapun gagal diteruskan selepas Kedah menyumbat gol penyamaan menerusi jaringan Litak pada minit ke-17. Layangan kad merah kepada Ahmad Haziq Ahmad Puat pada minit ke-36 nyata mengubah rentak perlawanan. Tonggak import William Lira kemudian menyempurnakan penalti pada minit ke-67 untuk gol kedua pasukan pelawat. The Boss Gaurus terus dirundung malang selepas Sande Afolabi diperintah keluar padang pada minit ke-78. Kesempatan itu dimanfaatkan pasukan pelawat dengan jaringan ketiga dan keempat menerusi gol dicetak Muhammad Arif Farhan Mat Isa dan Jonathan Balotelli pada minit ke-84 dan 90. Tamat perlawanan, Perak FC 1, KDA FC 4. Dalam satu lagi aksi, Hasrat Kelantan FC mengutip 3 mata penuh di gelanggang sendiri tidak kesampaian apabila tewas 1-2 menentang Kuching City FC petang semalam. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, menyaksikan tuan rumah lebih banyak mengasak ke kubu pelawat. Gol awal permainan dijaringkan oleh Kelantan FC menerusi Miguel Angel Garrido Cifuentes pada minit ke-51. Bagaimanapun semuanya berubah apabila Kuching City FC berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-59 hasil jaringan Abdallah Sudi. Gol kemenangan pasukan pelawat dijaringkan oleh Abu Kamara pada minit ke-71. Kedudukan jaringan 2-1 kekal hingga tamat permainan. Baiklah, Berita Pagi melabuhkan tirainya. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.